Pencerobohan Ladatu pada tahun 2013 merupakan episod kelam dalam sejarah Malaysia, melibatkan kumpulan bersenjata dari Filipina yang mendakwa sebagai tentera Diraja Sulu. Insiden ini mencabar kedaulatan Malaysia dan mengorbankan nyawa wira negara. Latar belakang tuntutan. Tuntutan Jamalul Kiram III terhadap Sabah pada tahun 2013 berakar daripada sejarah lama yang melibatkan Kesultanan Sulu, Kesultanan Brunei dan kuasa kolonial. Pada tahun 1878, Sultan Sulu, Sultan Jamalul Alam, menandatangani perjanjian dengan dua pedagang Eropah, Gustavus von Oberbeck dan Alfred Dehn. Dalam perjanjian itu, Sultan Sulu menyewakan Sabah kepada mereka untuk tujuan perdagangan dengan bayaran tahunan sebanyak $5,000 Spanyol. Kemudiannya dinaikkan kepada RM5,300. Namun, terdapat kekeliruan mengenai terma perjanjian. Pihak British mentafsir perjanjian ini sebagai pemberian pajakan kekal. Kesultanan Sulu menafsirkannya sebagai penyewaan sementara sehingga pajakan dihentikan. Pada 1946, selepas Perang Dunia Kedua, Sabah diserahkan kepada British dan menjadi sebahagian daripada Borneo Utara di bawah jajahan British. Apabila Malaysia dibentuk pada tahun 1963, Sabah menyertai Persekutuan Malaysia selepas referendum yang dikendalikan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Namun, keluarga Kesultanan Sulu tetap menuntut bahawa Sabah adalah milik mereka berdasarkan warisan sejarah dan perjanjian 1878. Jamalul Kiram III yang mengaku sebagai Sultan Sulu mendakwa Sabah masih merupakan sebahagian daripada wilayah Kesultanan Sulu. Antara tuntutannya ialah pengiktirafan kedaulatan Sabah harus diiktiraf sebagai milik Kesultanan Sulu. Pembayaran tahunan RM5,300 berdasarkan perjanjian 1878 dianggap terlalu rendah dan beliau menuntut jumlah yang lebih besar sebagai pampasan. Pada tahun 2013, bagi menguatkan tuntutannya, Jamalul Kiram III menghantar kumpulan bersenjata ke Lahad Datu yang mencetuskan krisis pencerobohan tersebut. Malaysia berpendirian bahawa tuntutan Kesultanan Sulu tidak sah atas sebab berikut. Sabah telah menyertai Malaysia secara sah. Sabah menjadi sebahagian Malaysia melalui referendum rakyat pada tahun 1963 yang diiktiraf oleh PBB. Perjanjian 1878 sah dan berkekalan. Malaysia meneruskan pembayaran tahunan kepada waris Kesultanan Sulu sebagai tanda hormat terhadap perjanjian itu. Tetapi ia tidak bermaksud Sabah adalah milik mereka. Kesultanan Sulu kini hanya wujud sebagai simbolik tanpa kuasa politik atau wilayah yang jelas. Tuntutan terhadap Sabah terus menjadi isu sensitif, namun tidak diiktiraf oleh Malaysia atau masyarakat antarabangsa. Rentetan peristiwa pencerobohan. Pada 11 Februari 2013, kira-kira 200 orang bersenjata dari Filipina tiba di kampung Tan Dua Lahad Datu Sabah. Mereka diketuai oleh Raja Muda Agbimuddin Kiram, saudara kepada Jamalul Kiram III yang mengaku sebagai Sultan Sulu. Pasukan Keselamatan Malaysia termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM memulakan rundingan dengan kumpulan penceroboh untuk mengelakkan pertumpahan darah. Namun, kumpulan ini enggan berundur dan menuntut Sabah diiktiraf sebagai milik mereka. Pertempuran berdarah. 1 Mac 2013. Pertempuran pertama berlaku di Kampung Tan Dua Lahad Datu di mana dua anggota polis Malaysia iaitu ASP Zulkifli Mamat dan Sarjan Sabaruddin Daud terkorban. 2 Mac 2013. Serangan kedua berlaku di Kampung Simuno Sempurna yang menyebabkan 6 lagi anggota Keselamatan Malaysia gugur. Pada 5 Mac 2013, Malaysia melancarkan operasi daulat melibatkan serangan udara dan darat untuk menumpaskan kumpulan penceroboh. Operasi ini berjaya menghapuskan ancaman dengan 56 penceroboh terbunuh dan 30 orang ditangkap. Anggota keselamatan yang terkorban peristiwa ini mengorbankan 10 anggota keselamatan Malaysia di Kampung Tan Dua Lahad Datu. ASP Zulkifli Mamat, Sarjan Sabaruddin Daud di Kampung Simuno Sempurna, SCP Ibrahim Lebar, DSP Michael Anak Padel, Sarjan Major Baharin Hamid, Sarjan Major Aziz Sarikun, Sarjan Salam Togiran, Korporal Muhammad Azrul Tokiran. Anggota ATM yang gugur, Prebet Ahmad Hurairah Ismail, Prebet Ahmad Farhan Ruslan. Pencerobohan Ladatu menggariskan keperluan mendesak untuk memperkukuh keselamatan di Sabah. Kerajaan Malaysia menubuhkan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah, ESKOM,
bagi memantau kawasan sempadan maritim dan daratan. ESKOM menjadi inisiatif utama untuk memastikan tragedi seperti ini tidak berulang. Pencerobohan Ladatu adalah peringatan tentang betapa pentingnya mempertahankan kedaulatan negara. Pengorbanan 10 wira negara yang gugur dalam pertempuran ini sentiasa dikenang. Mereka adalah lambang keberanian dan dedikasi kepada negara. Peristiwa ini juga menekankan pentingnya diplomasi, perancangan strategik dan kekuatan ketenteraan dalam menghadapi ancaman. Video ini memberi penghormatan kepada wira-wira negara yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan tanah air. Semoga pengorbanan mereka terus dikenang sepanjang zaman. Al-Fatihah dan takziah buat mereka.